TV KPM. Okey, baik cikgu. Cikgu ke kanan sikit cikgu. Kita nak ambil. Saya nak ambil, cuba ambil shot cikgu lah cikgu. Tapi cikgu, kenapa dia nampak kabur lah cikgu? Peliklah saya. Kejap, saya cuba adjust cikgu Okey. Baru nampak jelas lah cikgu. Ya, betul. Itu dia, barulah kita boleh mulakan kelas kita cikgu. Betul. Okey. Okey, kejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita dah pun bersama kembali dalam slot menengah atas ini, yang mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang baru dan juga topik yang baru. Siapa guru yang akan bersama kita? Tadi kita dah saksikan dengan 19 tahun pengalaman. Kita bersama dengan Cikgu Tong Kum Sun. Assalamualaikum cikgu. Hai cikgu. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Cikgu apa khabar? Sihat cikgu? Baik, sihat. Sihat. Cikgu nampak ceria, nampak bertenaga. Baik cikgu. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran apa cikgu, sebab saya nampak banyak barang dekat atas meja ni cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kanta. So, skop untuk kita ni ialah standard kandungan kita ialah formula kanta. Baik, kita nak belajar berkenaan dengan kanta. Ini dalam mata pelajaran fizik kalau tak salah saya. Betul cikgu? Betul. Okey, kita nak tahu berkenaan dengan formula kanta yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, yang mana kita nak kena sentiasa ingatkan diri kita dan anda semua terus patuhi protokol kesihatan. Saya dan cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan, serta kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Okey, ini untuk kita terus mainkan peranan kita sama-sama nak memastikan penularan wabak COVID-19 ini terus menurun kadar jangkitannya. Baik cikgu, kalau kita tengok tadi di awal tadi, saya pun pertama kali cikgu belajar kawal kamera tu, nampak perbezaan kabur dengan jelas. So tadi Azhar tadi nampak dia first dia kabur kan? Ya, saya cikgu. kerana kanta itu belum dilaraskan pada satu jarak tertentu. Okey, pada jarak tertentu kita panggil dia jarak objek lah sebenarnya. Baik. Okey, so kalau dia tak sampai pada jarak objek tertentu, so image itu dia akan kabur lah. So sebab itu bila kamu Azhar kena laraskan balik supaya jarak image tu, yang itu kanta yang terbentuk tu, image yang terbentuk di skrin ataupun di dalam kamera tu, kena adjust ataupun laraskan supaya dapat image yang terang dan nampak lebih jelas cikgu. Lebih jelas. Okey, itu peranan. Kalau kita tengok sebenarnya itu memain peranan, sama ada pandangan kita akan nampak kabur ataupun sebaliknya cikgu ya. Ya, betul. Baik, dalam kita kata dalam topik formula kanta nipis ni cikgu, apa yang kita nak fokuskan dalam pembelajaran kita hari ini dan juga perbincangan kita hari ini cikgu? Okey, kita hari ini contohnya kita akan belajar formula kanta nipis. Baik. Okey. So lepas tu kita akan belajar dua subtopik, iaitu standard pembelajaran kita. So di sini kita nak teruskan siapakah yang guna kanta? Apa yang guna kanta, Azhar? Okey. Baik, saya jawab dulu cikgu apa yang guna kanta. Boleh cikgu? Kalau saya salah, mohon cikgu betulkan saya cikgu. Okey, apa yang guna kanta tadi? Pertama sekali tadi kamera. Betul. Okey, saya guna kamera. Kemudian kedua cermin mata. Cermin mata, ya. Kemudian satu perkara yang semua orang suka gunakan, telefon bimbit cikgu. Ya, betul. Betul ke cikgu? Betul. Telefon bimbit guna kanta. So kanta dia ada pelbagai jenis kanta. So ada 4 jenis lah. Contohnya wide angle, eye fish dan sebagainya. Okey. So siapa yang guna kanta? Kalau yang guna kanta ni secara umumnya manusia cikgu. Betul. Kalau macam tadi, kalau saya kamera tu semestinya juru kamera. Betul. Kalau orang yang pakai cermin mata, macam cikgu pakai cermin mata, semestinya orang yang mungkin ada masalah penglihatan sama ada jauh ataupun dekat menggunakan cermin mata, dan juga orang yang memiliki telefon bimbit. Betul. So contohnya kita pakai cermin mata. So terbagi kepada 2 jenis kanta lah. Baik. Okey. Contohnya di sini ialah
penggunaan kanta. Okey, so kanta ni kita ada dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dengan kanta cengkung. Baik. Okey, so kita akan tunjuk sedikit tentang kanta cembung dengan kanta cengkung sedikit. So sebelum ni kita akan pergi kepada standard pembelajaran kita hari ini, iaitu pertama kita akan membuat sedikit aktiviti, itu mengeksperimen untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dengan jarak image lah. So lepas tu kita akan menentukan panjang fokus kanta tersebut. Contohnya kita guna kanta cembung di sini, menggunakan formula tertentu di sini. Lepas tu kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua ataupun standard pembelajaran kedua, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan formula kanta nipis. Baik. Okey, untuk kanta cembung dan kanta cengkung. Jadi ini dua perkara yang mungkin saya dan juga murid-murid di rumah akan pelajari, cikgu akan kuasai dan fahamkan untuk topik kita formula kanta nipis. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, contohnya tadi saya kata pembentukan image ada dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dengan kanta cengkung. Okey, so kanta cembung ni dia memfokus. Baik. Okey, fungsi dia memfokuskan sinar cahaya, bagaimana manakala kanta cengkung, okey, dia akan mencapar. So nampak tadi mencapar. So yang ni menumpu. Baik. Jadi berbeza di antara kanta cembung dan juga kanta cengkung. Kalau dilihat menghasilkan image ataupun pandangan yang berbeza lah cikgu ya? Betul. Oh okey, baik. So contohnya orang muda kita akan guna kanta cengkung lah. Seperti yang kata tadi kanta. Orang tua, okey, mungkin dia akan guna kanta cembung. Baik cikgu. Okay, so seterusnya, contohnya di sini. Apakah benda yang menggunakan bahan-bahan yang kamu nampak besar, lepas tu image dia bentuk kecil? Besar tapi bentuk kecil. Image dia nampak kecil. Image nampak kecil. Baik. Selalu yang selalu saya guna kamera telefon bimbit. Ya, betul. Contoh benda besar depan mata tapi dikecilkan dalam telefon. Kedua kamera cikgu. Ya. So ini contohnya yang pertama. Okey, contohnya objek dia besar. So image dia nampak kecil lah. Baik. So contohnya penggunaan kamera di sini ataupun kamera digital di sini. Baik. Jadi ini dikatakan kanta cembung cikgu. Kanta cembung yang gunakan. Baik. Okey, untuk dapatkan image tertentu. Ya. Okey, contohnya nombor 2, apa pula yang objek dia kecil tapi kamu nampak membesar? Kecil tapi nampak membesar. Image dia nampak besar. Okey. Ini cikgu? Sebagai contoh? So, ini apa ni? TV. So apa yang menyebabkan dia terpancar ke sana? Apa yang ada tu dipancarkan ke TV. Pancarkan TV tu. So contohnya? Contohnya video. Okey, video. Contohnya di sini ialah projector. Projector, yes. Okey, baik. Betul tak, projector. So dia membesarkan. So di sini mungkin ada projector, so dia membesarkan di sini. So membesarkan. Adalah, contohnya di sini adalah alat projector. So alat projector dia membesarkan objek itu, image dia menjadi besar. Baik. Tapi kalau kita tengok perbezaannya cikgu, tadi mengecilkan dan ini membesarkan. Betul. Tapi masih menggunakan dua kanta yang sama, kanta cembung cikgu. Okey. Maksudnya kanta yang sama tetapi boleh memberi keputusan yang berbeza. Ya, itu ialah dari segi jarak dia. So contohnya tadi jarak dia besar untuk objek tu jauh. So yang ni bila di sini jarak objek dia kecil. Baik. So bila dalam tertentu julat tertentu dia akan membolehkan image dia membesar. Baik. Okey, so contohnya image ni adalah contohnya songsang dan juga nyata. Okey, bagaimana pula dengan alat yang kamu nampak dengan dekat tapi nampak image dia besar? Okey, yang tu saya tahu cikgu. Cikgu dah bagi satu hint ataupun satu tanda dah cikgu. Kanta cikgu. Oh ya, okey. Itu ialah cikgu? Kanta pembesar. Okey. So bila objek dia terlalu dekat, lepas tu kamu nampak image dia membesar. So itu adalah kanta pembesar. Okey, so seterusnya ini adalah gunanya kanta cekung. Baik. Cekung ni, so kata cekung ni selalunya contohnya orang muda lah seperti yang saya pakai ni kata cekung. So bila objek tu sangat besar, kita nak nampak dia kecil supaya dia membentuk di depan retina kita. Baik. So itu kita guna kanta cekung di sini. Kanta cengkung. Jadi image tu akan jadi tegak, mengecil dan juga maya cikgu. Ya, betul. Okey, ini untuk kanta cengkung. Tadi kita dah dapat tahu perbezaan di antara kanta cembung dan juga kanta cengkung. Saya agak teruja sebab kanta cembung tadi dapat mengecilkan dan dapat membesarkan mengikut jarak yang berbeza. Ya, tetapi walaupun menggunakan kanta yang sama. Saya nak tahu dengan lebih banyak lagi berkenaan dengan formula kanta nipis yang kita nak bincangkan pada hari ini. Cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot mendengar atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu, cikgu dah ceritakan ataupun dah kongsikan dengan kita berkenaan dengan dua kanta, kanta cembung dan juga kanta cengkung. Betul. Kanta cembung dia tegak, dia membesar, dan maya sebaliknya kanta cengkung dia tegak, mengecil dan maya, cikgu. Ya. Okey, kita dah tahu dua perbezaan. Saya nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan topik yang tengah kita nak bincangkan, formula kanta nipis. Jadi kita teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Silakan. Okey, so ini adalah kita punya standard pembelajaran, iaitu formula kanta nipis. Ini adalah formula dia. 1F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. So U itu adalah jarak objek, V itu adalah jarak image, F itu adalah panjang fokus. So contohnya di sini kanta cembung, okey, dia punya nilai panjang fokus dia adalah bernilai positif. Okey, so itu mesti ingat, murid-murid mesti ingat di sini. So untuk kanta cekung di sini nilai panjang fokus dia adalah negatif. Baik. Okey, so ini formula dia. Nanti kita akan lebih mengenali dia lebih lanjut dari segi formula dia, tukarkan untuk jadikan graf. Baik. Okey, so sebelum itu kita mulakan dengan sedikit aktiviti. Boleh, cikgu? Okey, iaitu untuk menentukan kita panggil ralat pelarex. Okey. Baik. Ralat pelarex di sini. So di sini kita ada satu kanta cengkung di sini, kanta cembung. Okey, kanta cembung. So ini pin di sini. So kita akan cari kedudukan dia supaya kita nampak image dia dengan, iaitu pin di sini dengan pin ni segaris. Baik. So, jadi sama, cikgu? Ya, sama. Okey, baik. So cuba Azhar cuba laraskan di sini. Okey, cuba tengok di sini supaya dia nampak image dari sini melalui kanta cembung ni. Lepas tu dengan pelihatan ni segaris. So lepas tu kiri kanan pun kena tengoklah. Jadi kita ada dua paku ni, cikgu. Jadi saya kena tengok biar nampak selari, cikgu, ya? Ya. Baik, cikgu. Saya cuba, cikgu. Okey. Adakah jarak perlu ada jarak tertentu ataupun tidak ada masalah, cikgu? Tak ada. Cuba tengok saja. So kerana lepas tu kita kena selaraskan. Ini ialah jarak objek, ini ialah jarak image. So dari segi penlarasan jarak image tu untuk dapatkan satu image yang segaris. Kita panggil dia untuk mengarahkan. Jadi kalau kedudukan macam kita yang nak tengok, adakah jarak kita ada jarak tertentu ataupun tak ada masalah dari sudut jaraknya? Boleh, cikgu, Okey, kita tengok. Wah, ini agak sukar juga, cikgu, untuk nak tengok objek melalui kanta cembung. Ya, betul. Baik, cikgu. Okey, saya dah dapat, cikgu. Okey, so dari segi itu Azhar kena tengok dari segi kiri kanan supaya dia bila dia segaris gerak, dia pun akan segaris. Oh, kalau dia tidak segaris, Azhar kena laraskan sedikitlah jarak tu supaya dia nampak. Okey, jadi kalau saya ada pergerakan, cikgu, contoh kalau bergerak ke kanan, yang belah sana dia akan mendahului. Azhar kena laraskan supaya dia segaris. Bila gerak kiri kanan, pandang dari kiri kanan pun nampak segaris. Oh, okey. Dia bergerak bersama-sama. Okey. Nanti kita akan tengok video dia untuk macam mana tengok apakah yang kita masukkan segaris lah. Baik. Okey, murid-murid akan tengok video tersebut. Okey. Okey, baik, cikgu. Okey, boleh dapat So ini adalah jarak objek. Dan dapat tadi tu ialah jarak image. Baik, ini adalah jarak objek dan ini adalah jarak image. Ya, so pengukuran dia dari sini menggunakan pembaris. Baik, cikgu. Okey, jadi kita dah tengok aktiviti ni. Saya nampak agak sukar, cikgu, nak menentukan bagaimana dua paku tadi kita nak selarikan. Kalau kita berhenti agak mudah, tetapi kalau bila ada pergerakan agak sukar sebab dia seolah-olah dia bergerak, kan? So bila dia tidak bergerak dia tidak selari. Selari. So kita kena tengok supaya lepas tu laraskan kita punya pin yang pemerhati itu supaya dia segaris. Baik. Jadi bila ada pergerakan juga dia tetap bergerak secara bersamalah, cikgu. Okey. So lepas tu kita akan tengok video di sinilah macam mana dia bergerak. Jadi untuk tahu dengan lebih terperinci, jom kita saksikan dulu video ini. Bagaimana cara sebenarnya ni?
Baik, itu dia. Kita nampak dengan lebih jelas. Tadi ada murid-murid katanya, tak nampak lah, tak apa. Dia orang tak puas hati, cikgu. Sebab saya nampak seorang. Tapi kita dah tunjukkan bagaimana ianya berlaku dan berfungsi. Objek dan image. Walaupun duduk dengan jarak yang jauh berbeza, tetapi kita boleh selarikan dia dan nampak pergerakannya sama, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. So, seterusnya kita akan teruskan. Contohnya kalau pelajar-pelajar nak tengok balik YouTube tu, boleh rujuk kepada sumber daripada Cikgu Khairul Anwar lah. Baik. So, contohnya kedua, kita akan buat aktiviti ini, iaitu aktiviti ini ialah kita kena buat, iaitu eksperimen. So, aktiviti kita akan jalankan di studio juga. Baik. So, eksperimen ni adalah eksperimen 6.3. Baik. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 259, buku teks. Okey. Contohnya pertama sekali ini ialah tujuan dia untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dengan jarak image bagi satu kanta cembung. Baik. Okey. Contohnya kita mesti tahu apakah pemberi ubah manipulasi dia, jarak objek, pemberi ubah bergerak balas dia, jarak image. Lepas tu pemberi ubah yang dimalahkan itu panjang fokus. Baik. Fokus kanta tersebut. Contohnya di sini kita guna radas. Contohnya saya guna di sini, cikgu guna ialah satu kotak sinar dengan ketalu sinar di sini. Baik. Okey. Contohnya kedudukan ni dalam rajah ni boleh rujuk dalam buku teks juga, iaitu ini adalah jarak objek, yang ini adalah jarak image. Okey, mari kita sebelum tu kita tengok macam mana susunan dia. Ini adalah radas dia. Baik. Okey, contohnya kanta, bekalan kuasa, skrin. Okey, pemegang kanta. Okey, ini adalah prosedur dia. Baik. So, prosedur dia ialah kita hidupkan kanta, lepas tu laraskan jarak objek itu pada 15 cm. Baik. Okey, lepas tu kita laraskan kedudukan skrin itu supaya satu image yang terbentuk itu tajam. Baik. Lepas tu kita ukur jarak itu. So, seperti tadi Azhar buat tadilah. So, itu ialah dari segi ralat parallax itu. So, yang ni kita akan guna kotak sinar. So, kita akan ulang langkah itu dengan baca yang berlainan. Contohnya 15, 20, 25, 30, 35 dan 40. Lepas tu kita lengkapkan dalam bentuk jadual. So, jadual tu nanti kita ke sana lah. Baik, ini jadual yang ada. Cuma tinggal cikgu diberi jarak image adalah 15 cm, cikgu. Jarak objek. Maafkan saya, jarak objek. Jadi apa yang perlu kita tahu adalah kita perlu cari jarak image dan perlu direkodkan, cikgu. Ya, so kita akan catatkan dia. Okay, so contohnya di sini, kita akan buat aktiviti ini. Baik, jadi kita nak lakukan aktiviti ni, cikgu? Ya. Okey, baik. Dan sebelum tu mungkin dekat rumah ada juga yang nak lakukan. Jadi kita akan lakukan secara bersama dan kita nak gelapkan sedikit studio kita, cikgu. Ya, betul. Macam cikgu sebut tadi dalam kita kata apa nama ni? Prosedur yang perlu dilakukan adalah eksperimen perlu dilakukan dalam keadaan makmal yang gelap. Betul. Okey, jadi kita akan gelapkan studio kita. 1, 2, 3. Kan. Bila dah gelap nanti kita akan teruskan. Itu dia. Okay. So, kita guna kanta tu? Baik. Kita guna kanta cembung, cikgu. Ya, kanta cembung. Baik. Okey, ini kanta cembung dia. Dua uji kaji yang berbeza tetapi menggunakan kanta cembung yang sama. Baik. Ya. Okey. So, contohnya di sini inilah kotak sinar dengan satu kita panggil anapana di sini. Baik. So, ini adalah jarak objek dia. Baik. Okey. So, kita laraskan supaya kita dapat image. So, contohnya Azhar, image tu dari segi dia, apa ciri-ciri yang Azhar nampak? Dari segi objek di sini, image yang terbentuk sana. Baik, yang saya nampak, cikgu, objeknya yang nampak di image yang nampak di sini songsang, cikgu. Ya, songsang, betul. Betul, cikgu. Kemudian berbanding dengan objek di sini dengan image tu lebih besar. Ya, dia membesar. Dia songsang dan lebih besar berbanding objek. Ya, lepas tu dia nyatalah kita mata. So lepas itu Azhar kena laraskan supaya dapatkan image dia. So contohnya di sini image dia tak terang. So Azhar kena laraskan supaya dapat satu image yang terang. Baik. Okey, contohnya Azhar boleh lakukan. Okey, jadi untuk kita nak tengok kedudukan di mana yang nampak lebih terang, cikgu, ya? So itu kamu kan. So laraskan. Okey, so ke depan sikit. Okey. Okey, cikgu. So itu adalah jarak image. Ukuran dia dari sini ke sini. Baik. Jarak image. So dari sini ialah jarak ini objek jaraknya adalah 15 cm. Okey, so yang sana. Baik. Di sini, cikgu, saya rasa 71 tolak dengan 30. Baik. Di sini so kita dapat 39, cikgu. 71 dapat 40, cikgu. 41 lah. Saya. Okey. Baik. 71 tolak 30 lah. Baik. So dapat 41. Itu ialah jarak
image dia lah. Image, baik. So kita akan catatkan dalam jadual tu. Okey, untuk jadual yang pertama ni cikgu ya. Ya, so Okey, itu ialah dengan jarak 20 cm. Jarak image 20 cm. Okey. Baik, dan di sini adalah 41 ni. cm. Oh, jadi kita mulakan terus dengan jarak objek 20 cm cikgu. Ya, betul. Kita mulakan dengan contohnya 20. So 15 tu saya akan tunjukkan dalam bacaan dia. Baik, cikgu. Jadi di situ kita akan dapat bacaannya adalah bergantung kepada jelasnya image dan juga nyatanya objek itu. Ya, betul. Dan nyatanya image tu. Image tersebut dan kemudian barulah kita rekodkan dia punya jawapan ataupun jaraknya. Baik. So contohnya kalau image tak terang, kita kena laraskanlah. Baik, cikgu. Okey, kita dah lakukan aktiviti kita sebentar tadi dan mungkin murid di rumah juga dah nampak, dan kita akan kembali terangkan studio kita untuk kita teruskan penerkaan kita dan juga pembelajaran kita. Baik, cikgu. Okey. Contohnya ini susunan dia. Okey. Lepas tu contohnya di sini kita dapat kontak sinar dengan objek anak panah. Baik. Okey, yang ni ialah image dia tersongsang, nampak di sini atas skrin putih. Baik. Okey, lepas itu kita juga boleh nampak susunan dia di sini, iaitu kita nampak ini adalah jarak objek. Baik. Ini ialah jarak image lah. Kita nampak tu. Okey, murid-murid kena pastikan betul lah dalam pengukuran dia. Okey, image dia di sini nyata, songsang dan membesar. Baik. Jadi kalau kita tengok tadi cikgu di awal cikgu ada dalam soalan yang diberikan adalah jarak objek tu diberi beberapa jarak 15, 20, 25, 30 dan 35. Jadi murid-murid perlu lakukan uji kaji secara satu-satu cikgu. Ya, satu-satu. Untuk dapatkan jarak objek jarak image tersebut. Baik, cikgu. So saya dah buat dalam bentuk jadual, nanti saya akan berkongsi dalam jawapan tersebut. Baik, cikgu. Selain tu saya berkongsi dengan murid-murid juga, selain menggunakan kotak sinar, kita juga menggunakan itu kita panggil dia mentor. Baik. Okey, mentor di sini. So kita boleh gantikan dengan sinar kotak tu dengan mentor seperti yang tertera dalam buku teks tersebut. So untuk dapatkan image dia lah. Contohnya di sini yang image dia juga nyata, songsang dan membesar. Ini image dalam mentor tersebut melalui segitiga tu. Baik. Okey, yang kedua itu murid-murid juga boleh guna, cara dia ialah menggunakan lilin. Oh, okey. So lilin ni tak perlukan alat radar. So kita boleh buat dalam, contohnya sekarang PDPR, buat di rumah pun boleh. So menggunakan lilin dengan satu kita panggil dia objek ni iaitu segitiga. Baik. Kertas sinar. Lepas tu dengan kantang cembung. Baik. Okey, kantang cembung yang kita gunakan di sini adalah panjang fokus dia 10 cm. Baik. Okey, kita akan dapat image di sini belakang dengan skrin putih. Baik. So skrin putih murid-murid boleh buat di rumah jugalah dengan pembaris ukur jarak objek dengan jarak image dia. Baik, cikgu. Dari sudut penggunaan cahaya kotak sinar, mentol dan juga lilin untuk kita jalankan uji kaji, adakah kita kata dia punya keputusan hasilnya berbeza? Walaupun kantang cembung yang sama, jarak yang sama, tetapi penggunaan cahaya itu berbeza? Tak, dia akan lebih kurang sama. So mungkin dari segi bentuk bayang-bayang sajalah. Contohnya mungkin kita guna kotak sinar dia nampak lebih terang dari segi yang anak panah tu songsang kan. Okey, contohnya tadi kalau kita guna mentor, mungkin dari segi segitiga tu dia songsang juga, tapi mungkin dia dari segi cahaya dia lebih banyak. Baik. Tadi tu mungkin dia kurang. So untuk lilin ni, mungkin lilin tu cahaya dia lebih banyak. So tapi juga akan membentuk satu bayang-bayang yang sama. Sama juga. Baik, cikgu. Seterusnya kita tengokkan jadual yang tadi kita buat tadi. So tadi Azhar buat yang 20 dengan 1. So, contohnya jarak-jarak yang saya tentukan di sini dah rekodkan dengan eksperimen awal. Kita akan rujuk video dia. Okey. Video tu nanti kita cuba tengok baliklah video tu. Okey. So kita akan rekodkan di sini. Lepas tu kita akan carikan jarak image seperti yang tadi kita buat. Lepas tu kita akan buat kiraan. So kiraan di sini kita akan buat 1 per V, 1 per U untuk jarak objek dia. So contohnya kita guna calculator. Okey, contohnya Azhar cuba guna calculator. Kita dapat yang tadi tu 1 per 60. Okey, 1 per 60. Okey. Okey. Bahagi 1 per 60 cikgu. Okey. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, 1 per 60. Oh, sekejap cikgu. Saya mencari dia punya per tu cikgu tak jumpa. Oh, per. Okey, ini per. Ini bahagi. 1 bahagi
60. Okey, Betul, baik. sama dengan. Baik. Okey, nampak kan? Okey. 0.016 cikgu. 0.016. 16. Kalau Kalau bagi 60. okey. Okey. Baik. Tu 1. Oh, sorry, bagi dengan 15 kerana itu adalah Okey, objek. image-nya objeknya 15. Baik. Okay. Yang ni cari bagi dengan Baik. 1 bagi jarak objek. So Baik. bagi 1 bagi image tu 1 bagi 60 tu berapa? 1 bagi 60 itu baru kita dapat 0.016 dibundarkan jadi 0.17. Ya, baik. betul. Okey, so ini semuanya senarai di sini. Baik. Lepas tu kita akan masukkan dalam plot graf lah. Baik. Jadi kiraannya sama juga cikgu. Yang bawah ni mengikut jalan kira ataupun formula yang sama seperti tadi untuk dapatkan keputusan ataupun dapat hasilnya yang ni lah cikgu. Ya, so contohnya di sini ialah untuk jarak objek. Baik. 1 bagi dengan jarak objek, contohnya 1 bagi 15. Baik. Dapat yang ni, 1 bagi 20 dapat yang ni. Baik. Okey, untuk di sini pula untuk jadual yang keempat ni 1 per V. 1 per V ini ialah 1 image bagi dengan jarak image. 1 bagi 60 dapat Baik. ini, 1 bagi 41 dapat ini dan seterusnya untuk bacaan seterusnya di sini. Baik cikgu. Okey, so seterusnya kita akan buat penjadualan data lah. Okey. Okey. Okey, so Okey. ini contohnya analisis data. Okey, mungkin kita tengok balik yang kita objek tu. Baik. Okey, ini video lah. Ya. Okey, kita mungkin nak tengok balik video dia. Baik. Video yang kita hasilkan sebentar tadi cikgu ya. Ya. Video bagaimana penggunaan kanta cembung. Video eksperimen. Kita saksikan terlebih dahulu video ini. Baik, itu dia video hasil eksperimen yang kita lakukan sebentar tadi cikgu. Ya. Dan kita dapat sama-sama tonton dan kita dah pun dapat bagaimana formula kiraan objek dan juga image yang kita perlukan dari sudut ukurannya. Baik, kita nak teruskan cikgu. Kita punya pembelajaran kita cikgu. Okey, seterusnya kita akan buat memplotkan graf, iaitu graf dia adalah graf 1 per V melawan 1 per U pada kertas graf. So lepas tu kita akan tentukan keturunan, tentukan nilai dia. So contohnya di atas meja tu, Azhar, itu adalah kertas graf 1 per V bagi dengan 1 per U. Okey. So Azhar cuba plotkan dengan data-data yang di sini lah. Baik. Okey, contohnya di sini pertama sekali data 0.067. Baik. Okey, iaitu pada paksi X. 0.067 cikgu ya. 0.067. Ini paksi X ataupun kita kata 1 per U ataupun betul. objek. Ya, so baik. Unit dia ialah per sentimeter. Okey, so contohnya di sini dengan paksi X 0.07 dengan paksi Y dia 1 per V. Iaitu untuk jarak image tu ialah 0.017, koordinat tu dicarilah. Baik. Okey. Okey cikgu, kita dah dapat untuk yang pertama ni cikgu, yang mana jarak objeknya 15 cm yang kita buat kiraan tadi. Ada murid-murid dekat rumah, rakan-rakan saya dekat rumah. Bang, kejap bang, saya tengah asah pensel ni. Nak tulis juga cikgu. Betul. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Kita bagi ruang dan masa untuk mereka bersiap sedia. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran fizik. Kita masih lagi meneruskan perbincangan kita untuk mata pelajaran ini dan juga topik yang sedang kita bincangkan berkenaan dengan formula kantor nipis. Tadi kita dah tahu cikgu bagaimana daripada kiraan untuk dapatkan objek, jarak image, kemudian kita buat kiraan menggunakan kalkulator, dapat hasilnya dan kita plot dalam kertas graf yang cikgu dah bagi sebentar tadi. Betul ke cikgu? Betul. Okay. Mengikut kepada hasil yang kita dapat, plot itu kita tandakan dan sekarang ni kita nak kena cari garisan ke cikgu? Ya, kita kena lukis garisan dia. Baik. Jadi jom. Tadi saya dah plot, saya akan percaya mungkin murid ataupun rakan-rakan saya di rumah dah pun plot kan mengikut kiraan yang kita kira sebentar tadi menggunakan kalkulator dan sekarang ni kita kena gariskan. Kita dapatkan satu garisan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Itu dia. Okey. Jadi garisannya harus selari lah cikgu ya? Dia selari. So, lepas itu kita kena cari dari segi garisan terbaik. So, bila cari garisan terbaik, contohnya di sini. Di sini ada beberapa titik. So, titik-titik ni mesti melalui dia dari segi kita kena carikan dia balancing maksudnya seimbang. So dari segi seimbangnya, contohnya 2 titik di atas, 2 titik di bawah. So kita gariskan, cari yang garisan yang di tengah-tengah antara itulah. So contohnya mungkin ni dah lari sikit, mungkin perasaan ada lalat. So tapi kita kena cari juga yang dari segi seimbang 2 atas, 2 bawah, baru kita gariskan. So garisan yang terlukis itu akan memintas paksi Y itu ialah 1 per V. Dan dia akan memintas juga paksi X iaitu 1 per ataupun U objek cikgu ya. Ya, tadi tu objek. Jadi cikgu, ini hasil yang saya lakukan. Adakah betul cikgu? Betul. Okey, ini adalah sedikit cenderhati di mana kita panggil dia apa? Kita panggil dia reward sebagai betul lah. Okey. Terima kasih cikgu. Saya dapat 2 tapak tangan. Kita bagi satu tepukan. Ding 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 ding. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, so kita teruskan dari sini. Contohnya di sini kita akan plot graf, kita akan cari dia punya pintasan. So sebelum pintasan tu kita nampak di sini kan pintasan Y dia, okey, 1 per V. So ini ialah pintasan X dia. So di sini kita dah kena cari kecurunan dia. So kecurunan dia di sini melalui graf tu. So koordinat dia ialah tadi kita punya graf, contohnya di sini. Ini ialah Y, ini ialah X. So kita ada 2 koordinat lah. Koordinat dia di sini ialah 0, pintasan dia ialah 0.084. Okey. So di sini pula ialah 0, koordinat dia ialah 0. Paksi nilai Y dia ialah 0.0, X dia ialah 0.066. Nampak? Okey, baik. Okey. So Y dia ialah 0. Untuk di sini X dia ialah 0, Y dia ialah 0.084. So bila kita gantikan untuk carikan kecurunan, kita punya formula ialah Y1 tolak Y2. Y1 tolak Y2 cikgu ya? Ya. Okay. So lepas itu bahagi dengan X1 tolak X2 lah. So di sini kita gantikan daripada unit nilai pintasan Y di sini 0.084 tolak dengan 0 di sini nilai untuk yang bawah. Bahagi dengan 0 di sini kedudukan dia koordinat paksi X dia di sini. X, Y tadi Okey, 0. So tolak dengan di sini untuk X di sini ialah 0.066. Okey. So lepas tu kita carikan nilai dia guna kalkulator. So Azhar boleh tekan kalkulator ke? Boleh cikgu. Okey, kita cuba cari jawapannya cikgu ya. Yalah 0.084. 0.084 bahagi dengan 0.066. Dapat berapa? Kita dapat 1.2727 tapi kalau dibundarkan jadi 1.273 cikgu. Okey, nilai dia ialah negatif. Negatif. Yes, okay. negatif. Kerana mengapa dia negatif? Dari segi kiraan tu menunjukkan graf ini berkurang secara linear. So berkurang secara linear, so berkurangan di sini. Okey. So jadi itu menyebabkan negatif tadi cikgu ya? Ya, betul. Okey, so itu ialah kecurunan dia. So melalui formula ni iaitu formula Cantor 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Kita nampak ni kita bawakan dia ke sini. Okey. Kita tinggalkan yang ni bawa. Okey, yang ni bawa ke sana. So menjadi tolak, betul tak? So tolak 1 per U. So di sini tinggal lagi 1 per F. So ini ialah paksi Y. Paksi Y ya. Okey, ini ialah
paksi X. Paksi X. So kita dapat nilai dia negatif lah. So yang ni ialah pintasan. So Baik. pintasan pada paksi Y dia. So Baik. pintasan paksi Y di sini kita dapat adalah Dapat tadi 0.084. Ya, betul. Okey, so kita teruskan. Pintasan pada paksi Y dia 1/V itu ialah 0.084. Ya. Pintasan pada paksi U. X dia ialah 0.066 cikgu. ya 0.06. So dari segi pintasan paksi Y dia tadi, Baik. kita boleh tentukan panjang fokus dia. Baik. Okey, so contohnya di sini 1/V, di sini kita dapat 0.084. So Baik. itu adalah 1/F. Maksudnya di sini ini adalah 1/F. 1/F. Pada Baik. pintasan. Pintasan tu dipanggil disebut sebagai 1/F cikgu Ya, 1/F. So dari Baik. sini 1/F nilai dia sama dengan 0.084. Kita terbalikkanlah Baik. guna kalkulator, iaitu untuk cari nilai F 1 bahagi dengan 0.084. Baik. 1 bahagi dengan 0.084. Ya. Baik, jadi kita akan dapat hasilnya adalah 11.904. Okey, so kita bundakan jadikan nombor bulat. So Ya. 12 cm. So maksudnya di sini kita punya kanta yang kita gunakan sepatutnya 10 cm. So kita Baik. dapat dari segi kiraan lebih kurang dalam 12 cm. 12 cm. So kita dapat menentukan panjang fokus kanta cembung tersebut lah. Baik. Okey. Itu kiraannya cikgu Ya. untuk kita dapatkan. Baik. Kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana formula kiraannya dan kita nak teruskan lagi cikgu. Okey, ini ialah pintasan paksi X dia 1/U 0.066 lah. Okey, so kesimpulannya kita dapat menunjukkan graf itu 1/V berkurangan secara linear dengan 1/U. Okey, so dari segi pintasan dia kita dapat dia adalah tadi 0.084 kan. Baik. So panjang fokus dia ialah 12 cm. 12 cm. Okey, so seterusnya langkah berjaga-jaga semasa melakukan eksperimen ni ialah meningkatkan kejituan ialah melakukan pembacaan pada alat pengukuran Baik. di mana mata itu mesti berserenjang 90 darjah. Okey, Oh, berserenjang okey. dengan pembaris meter. So bila Baik. kita tengok kita kena tunjuk serenjang. Oh, jadi dia tak boleh tengok kalau nak tengok kita dalam eksperimen ataupun uji kaji itu tak boleh daripada tepi cikgu ya. So kita kena di atas pembaris Baik. tu. So contohnya di sini pembaris kita tengok dari sini secara berserenjang Baik. untuk mengelakkan lalat parallax. Baik. Okey, boleh kita Baik, teruskan cikgu. dengan Silakan. soalan. Okey. So contohnya soalan ini kita kena jawab menggunakan formula lah. So formula di sini kita guna 1/F sama dengan 1/U tambah dengan 1/V. Baik. Okey. Contohnya soalan kita kena tentukan. Contohnya soalan ini berbunyi raja 16 menunjukkan objek diletakkan pada 20 cm daripada pusat optik ini. Sebuah kanta di mana imej yang terbentuk tu 80 cm daripada objek. So di sini di manakah adalah jarak objek? Jarak objek. Jarak objeknya 10 cikgu. Ya, bagus. Ini ialah Ya. U, jarak U, objek. So ya. bagaimana dengan jarak imej dia? Baik, jarak imejnya hanya 40 cikgu. 80? 40. 40. Ya, bagus. Sebab 50 tu ditolak jarak imej, jarak keseluruhan 50 ditolak 10 jarak objek. Ya, betul. So ini ialah jarak imej. Image. Baik. V sama dengan 20. So maka kita gantikan dalam formula lah untuk Baik. carikan nilai dia. So di sini kita nak cari panjang. Panjang fokus. Okey, so panjang fokus kita tak tahu, kita gantikan 1/, ini ialah U, 1/U 10 Okey. tambah 1/40. Ya, betul. Baik. Okey, kita tentukan carikan nilai F dia. Baik. Okey, so kita guna kalkulator. Contohnya di sini 8 cm cikgu. macam mana nak cari tu? Ialah contohnya 1/40 Baik. untuk V, 1/10 untuk U. Okey, kita gunakan di sini tambahan 1 tambah 4. 4. Okey, dengan 40 Baik. jadikan pembawa dia sama. Ya. Kita panggil gandaan sepunya terkecil. Baik. Okey, so 40. So kita sini kena darab 4 lah. Baik. So ini darab 4, ini darab 4 jadi 4. So dapat 1 tambah 4 jadi 5. Baik. So panjang fokus ialah 1/F sama 1 dengan per- 5 bahagi 40. Baik. So kita kena terbalikkan dia. Terbalikkan. So bila terbalikkan dia 40 bahagi dengan 5. 40 bahagi dengan 5. 5, maka kita akan dapat 8 cikgu. Ya, 8 cm. Jawapan dia adalah 8 cm. Tapi pandang dari sudut gerak kerjanya, kiraannya sebegitulah cikgu. Menggunakan formula 1/F sama dengan 1/V
tambah 1 per U. Ya, 1 per V dulu ke 1 per U pun sama dulu. Oh, okey. So tidak ada masalah cikgu So contohnya di sini dulu ke sana dulu pun sama. So yang penting gantian kita betul. Baik. Okey. So contohnya di sini kita gunakan kata cembung, panjang fokus dia tadi kita belajar bernilai 10 ataupun 12. So contohnya di sini ialah panjang fokus dia bernilai positif. Kata cembung kita guna positif. Kalau kita guna kata cengkung dia bernilai negatif. Okay, nanti kita akan cuba dengan beberapa soalan. Baik. Okey, contohnya tadi ini eksperimen yang kita buat. Ya. So manakah satu graf yang betul menunjukkan kita punya eksperimen tadi? Baik, saya tahu cikgu. Saya nak jawab cikgu. Graf yang menunjukkan hubungan antara V dengan U 1 per V yang betul. Okey. Jadi yang betulnya cikgu adalah C cikgu. C, betul. Okey, jawapan dia di sini. Betul ke cikgu? Ya, C. So dari sini nampak baik. 1 per F sama dengan 1 per V tambah 1 per U. 1 per U. So kita bawakan ke depan. 1 per U ni ke sana. Okey, so jadikan negatif 1 per U tambah dengan 1 per F. So dari segi persamaan garis lurus Y sama dengan MX per C, so kita dapat ini ialah paksi Y. Baik. Ini paksi X. Paksi X. Ini paksi X. Ini paksi Y. Dan itu pintasan F tadi cikgu. Ya, yang itu jangan fokus tu. Fokus. Baik, itu dia kita tahu bagaimana cara kiranya. Dan kalau dapat soalan begini agak mengelirukan juga cikgu sebab C dan D seakan-akan sama jawapannya. Betul. Kan kalau mungkin kalau tidak diberi perhatian secara baik mungkin tadi akan tersilap. Tapi saya perasan tadi C tadi ada 1 per V dan 1 per U yang menguatkan bahawa itu adalah jawapannya. Ya, betul. Baik cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah menjawab beberapa soalan untuk mata pelajaran fizik dan topik yang sedang kita fokuskan adalah berkenaan dengan formula kanta nipis. Dan kita tahu tadi formula-formula yang perlu kita ingat 1 per F sama dengan 1 per V tambah 1 per U cikgu. Ya, betul. Kemudian bagaimana nak mengimplementasikan formula bergantung kepada soalan yang diajukan kepada kita. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu pembelajaran kita. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, apa yang Azhar nampak di sini? Baik, ini kanta cengkung cikgu. Ya, tadi sebelum tu kita guna kanta cembung. Okey, so kanta cengkung nilai panjang fokus dia adalah adalah negatif. Negatif. Kanta cembung ialah nilai dia positif. Okey, so contohnya di sini di manakah jarak objek dia? Jarak objeknya 10 cm cikgu. Ya, ini jarak objek dia 10 cm. Ya. Dan jarak keseluruhan 40 tapi jarak image-nya adalah 30 cm cikgu. Okey, untuk keadaan ini kerana dia objek di sini. Image dia terbentuk di bahagian yang sama dengan objek. Dia bukan bertentangan di sebelah sana cikgu. So dia bukan bertentangan. So dia sama. So maka di sini jarak image dia ialah 40. Di sini ialah 30. Baik, 30 cm. Okey. So di sini kita gantikan 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Contohnya tadi ialah 1 per V kan. So 1 per U pun boleh. So di sini kita nak cari panjang fokus dia. Panjang fokus dia di sini kita tak tahu. Kita nak cari kuasa sebenarnya. So 1 per U ni ialah okey, sorry. U di sini ialah 40. Baik. Okey, ini kerana objek sampai
pusat kanta. Ya. Okey. So di sini ialah 1/40. 1/40. Okey, image dia ialah sini 10, sini tolak. 1 per negatif 30. Betul ke cikgu? Ya, Sebab betul. dia berada di sebalik ni cikgu kan? Ya, di sebelah dia. So kita tulis negatif. Negatif. Jadi kalau dia di sebelah sana kanta cembung tadi itulah positif. Ya, betul. Okey, so ini ialah negatif. So maka kita carikan cara dia. Okey. Baik. Okey. Contohnya di sini 1/40 U 1 per V ni ialah negatif 30. So kita dapatkan kiraan dia 1 per F ialah sama dengan negatif 0.0083. Okey, kita nak cari F, kita terbalikkan. So maksudnya F sama dengan 1 bahagi 0.083. Betul. So kita dapat negatif 120 cm. Okey, mengapa negatif? Disebabkan kanta cengkung. Ya, kanta cengkung negatif. Okey, so satu lagi reward kepada. Terima kasih cikgu. Okey. Itu ingat kanta cembung mesti positif sebab arah berlawanan. Kalau kanta cengkung negatif sebab dia berada bersama-sama dengan objek di tempat objek. Baik cikgu. Okey. So seterusnya kita nak kira kuasa kanta. So kuasa kanta ialah 1 per F. Di mana ini sentimeter kita tukarkan ke dalam bentuk meter. Baik. So bagi 100 lah 1.2 meter. Lepas tu kita kira kita dapat nilai dia negatif 0.83 diopter. Okey, negatif. Okey. Seterusnya keempat ni. Okey, macam mana pula? Di sini apakah objek dia? Cuba Azhar selesaikan. Okey, ini cikgu soalan 4 ni menunjukkan satu objek. Berapakah panjang fokus kanta itu? Okey, ini sebab dia menggunakan kanta cembung cikgu. Jadi kanta cembung secara automatik positif. Jadi 1F sama dengan 1 per V U. Dua-dua boleh lah cikgu kan? Boleh. 1 per U ataupun 1 per V. Okey. Jadi objeknya adalah 1 per 10. Okey, 1 per 10. 1 per 10. Manakala image-nya adalah 1 per 20. Ya, bagus. So di sini 10, sini adalah image dia. So ini adalah 20. So 1 per 20. Okay. Jadi kita kena seimbangkan, betul tak cikgu? Ya, betul. Seimbangkan. So di sini kita tunjukkan dia. Okey. Okey, seimbangkan. So ini 20, 10. So tadi kita jadikan ganda sepunya terkecil. Baik. Okey, sepunya. So ini 20. Baik. So ini kena darab 2. So dapat 2. So dapat 1 tambah 2 dapat 3. Baik. 3 per 20. 1 per F. Tapi kita kena terbalikkan lah. Jadi F dia. Jadi 20 per 3 dapat 6.67 cm. Yes. Baik. Jawapan dia adalah B lah. Okey, jawapannya adalah B. Saya dah mula hafal, ingat formulanya tadi 1 per F sama dengan 1 per V ataupun 1 per U tambah 1 per U ataupun 1 per V. Yes. Jadi boleh digunakan untuk kanta cembung dan juga kanta cengkung. Ya, betul. Cuma membezakannya mungkin sedikit keliru. Saya pun tadi agak keliru juga disebabkan kanta cengkung ada negatif. Yes. Kedudukan. Tadi saya dah tersilap. Jadi cikgu dah betulkan. Ya, betul. Saya boleh kira 10 cm. Sebenarnya 40 lah kan cikgu. Untuk jarak objek tadi dah. Baik. Okey. Baik, itu dia. Baik, kawan-kawan semua, kita dah tahu dan kita dah dapat faham berkenaan dengan formula kanta nipis dan ingat formula-formulanya untuk kita guna pakai dalam peperiksaan nanti ataupun kita nak mengira lah bila mana kita menjalankan uji kaji ataupun eksperimen. Jadi sebagai rumusannya cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk slot menengah atas ni. Mungkin sebagai rumusan untuk mata pelajaran fizik yang kita bincangkan pada hari ini cikgu, silakan. Okey, contohnya untuk rumusan kita, apakah formula kanta nipis yang Azhar dapat? Formula kanta nipis yang saya dapat cikgu, satu tadi, 1 per F sama dengan 1 per V tambah 1 per U. Okey, 1 per F sama dengan 1 per V tambah 1 per U. Okey. Okey, ini formula kanta. So bagaimana graf yang kita nampak tu? Graf apa yang kita plot? Graf yang kita nampak tadi adalah kita menghasilkan 1 per U. 1 per V. 1 per V. Untuk X, untuk Y. Untuk X adalah 1 per U. Betul. Okey. So, murid-murid jangan lupa unit dia mesti ada. Per sentimeter. So, ini pun per sentimeter. Baik. Okey. Lepas tu, graf dia macam mana bentuk pula, Azhar? Kita ada linear, cikgu. Berkurang secara linear dan pintasan F, cikgu. Ya, pintasan Y di sini. Ini pintasan X. So, pintasan Y kita dapat tengok apa? Pintasan Y adalah kita dapat tengok fokus ni, cikgu. Ya, 1 per F. Panjang fokus dia. Ya. So dari sana pintasan dia kita carikan untuk nilai panjang fokus. Baik. So, contohnya ini rumusan dia
berkurang secara linear. Formula di sini yang penting kanta cembung kita guna panjang fokus nilai positif. Kalau kata cengkung adalah negatif. Okey, contohnya kalau dia adalah kanta cengkung, perhatikan dari segi jarak imej dia. Jarak imej. Tadi tu yang kita guna negatif. Betul tak? Baik, betul cikgu. Itu dia. Dan kita dah dapat tahu. Terima kasih banyak kepada cikgu Tong kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kita dapat tahu berkenaan dengan formula-formula penting dalam fizik. Dan mungkin cikgu ada murid di rumah tanya bagaimana nak dapatkan bahan-bahan ataupun soalan yang kita bincangkan sebentar tadi cikgu. Okey, kita boleh dapatkan daripada sumberku iaitu KPM Perkasaku. Baik. Okay. So sebagai keseluruhannya saya bagikan reward untuk Azhar kerana Wah, dapat lagi 2. Wah, warna-warni lah cikgu. Terima kasih banyak. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada cikgu Tong Kum Sun, Ketua Panitia Fizik SMK Amiruddin Baki Kuala Lumpur kerana sudi bersama kita pada hari ini dan dah bagi tahu, ajarkan kepada kita berkenaan dengan kita kata formula kanta nipis yang perlu kita ingat untuk mudahkan kita menjawab. Dan insya-Allah sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, thank you. Didik TV KPM